Hai, saya Iman. Hari ini, saya akan menerangkan tentang panduan kesiapsiagaan dalam menghadapi banjir di Malaysia. Baik, ini perkembangan terbaru mengenai banjir. Pusat Ramalan dan Amaran Banjir Negara Jabatan Pengairan dan Saliran mengeluarkan notis kesiapsiagaan kemungkinan banjir kilat dalam tempoh 24 jam di 6 negeri iaitu Pulau Pinang, Negeri Sembilan, Perak, Selangor, Terengganu dan Pahang. Bukan sahaja Malaysia, seluruh dunia kini mengalami fasa limpahan air berskala besar. Pengetahuan mengenai banjir sangatlah penting dalam kehidupan seharian kita. Bagaimana banjir berlaku dan bagaimanakah Malaysia dapat menghadapi bencana alam yang paling dahsyat pada abad ini? Tahukah anda semua, apa itu banjir? Banjir di Malaysia merujuk kepada kejadian apabila air melimpah dari sungai-sungai, tasik atau laut dan menyebabkan kawasan yang berdekatan terendam air. Kejadian banjir di Malaysia biasanya berlaku pada musim monsun yang membawa hujan lebat. Banjir boleh menyebabkan banyak masalah seperti kemusnahan harta benda, kecederaan atau kematian, serta gangguan kepada aktiviti harian penduduk. Banjir di Malaysia disebabkan oleh dua faktor yang utama iaitu faktor semula jadi dan faktor buatan manusia itu sendiri. Faktor semula jadi boleh ditakrifkan sebagai peristiwa hujan lebat dalam tempoh yang singkat dan keamatan hujan yang tinggi menyebabkan banjir kilat dan tanah bertakung. Faktor dari kegiatan manusia seperti penebangan hutan yang tidak terkawal dan pembukaan tanah telah membawa kepada kejadian banjir yang teruk. Seterusnya, aktiviti yang tidak bertanggungjawab seperti pembuangan sampah dan sisa pepejal ke dalam sungai boleh menyebabkan berlakunya sumbatan kepada sistem saliran. Dan juga, aktiviti seperti pembangunan tanah yang tidak terancang turut menyumbang kepada kejadian banjir di Malaysia. Di Malaysia, apabila menginjak hujung tahun, negara kita akan mengharungi musim tengkujuh. Malaysia akan mengalami fasa monsun timur laut yang kebiasaannya akan melanda negeri Sabah dan Sarawak, Terengganu, Kelantan dan Pahang dengan kadar keamatan hujan yang tinggi. Oleh itu, amat penting bagi kita memahami 3 kriteria hujan lebat berterusan bagi menghadapi kesiapsiagaan banjir di Malaysia. Peringkat pertama ialah peringkat amaran waspada. Kriteria bagi peringkat amaran waspada adalah hujan berterusan dijangka bermula 1 hingga 3 hari akan datang, atau ribut petir yang sedang berlaku dijangka berterusan. Peringkat kedua adalah peringkat amaran buruk. Kriteria bagi peringkat amaran buruk adalah hujan lebat berterusan dianggarkan berlaku dengan jumlah hujan melebihi 60 mm dalam tempoh 6 jam. Peringkat terakhir adalah peringkat amaran bahaya. Kriteria bagi peringkat amaran bahaya ialah hujan sangat lebat berterusan dijangka berlaku dengan jumlah hujan melebihi 150 mm dalam tempoh 24 jam. Banjir merupakan satu bencana alam yang boleh memberikan kesan yang besar kepada masyarakat. Oleh itu, adalah penting bagi kita untuk memahami langkah-langkah yang boleh kita ambil untuk mencegah banjir dan juga bersedia jika banjir berlaku. Jadi, apa perlu anda tahu dan tindakan yang perlu diambil bila berlakunya banjir? Maklumat berikut merupakan panduan, nasihat dan tindakan anda pada sebelum, semasa dan selepas banjir. Berikut adalah beberapa langkah-langkah yang boleh diambil oleh orang awam untuk mencegah banjir. Bersihkan sekitar kawasan kediaman anda dan jangan membuang sampah ke dalam sungai atau saluran air yang boleh menyumbat aliran air. Penerapan amalan 3R iaitu reduce pengurangan, reuse penggunaan semula dan recycle kita semula di kalangan masyarakat secara tidak langsung dapat mengurangkan penghasilan sisa pepejal dan mampu mencegah bencana banjir yang lebih teruk berlaku. Juga, pastikan longkang dan saluran air di sekitar rumah anda sentiasa bersih dan tidak tersumbat. Buang benda asing seperti daun, ranting, atau sampah yang boleh menyumbat saluran air.
Sekatan disebabkan sampah, daun dan serpihan lain dalam sistem perparitan merupakan antara punca utama banjir. Hubungi pihak berkuasa tempatan dengan segera jika longkang tersumbat. Tanam pokok di sekitar rumah anda. Akar pokok boleh membantu menyerap air dan mengelakkan hakisan tanah bagi mencegah banjir berlaku. Pertimbangkan untuk memasang sistem penuaian air hujan di rumah anda. Sistem penuaian air hujan dapat mengumpul air hujan yang mengalir dari bumbung lalu menyimpannya di dalam tangki air untuk kegunaan masa hadapan. Sistem penuaian air hujan boleh membantu untuk mengurangkan limpahan air dan mengurangkan risiko banjir di sekitar kawasan perumahan. Sebelum banjir, perkara pertama yang boleh dibuat sebelum berlakunya banjir adalah dengan memindahkan dokumen ke dalam bekas karis air dan letak di tempat yang lebih selamat. Dan juga, simpan nombor talian kecemasan seperti balai polis, bomba dan hospital. Pastikan juga, bekalan ubat mencukupi dan disimpan dengan selamat untuk pesakit kronik. Selain itu, pindahkan barangan elektrik di tempat yang tinggi dan selamat. Pindahkan juga kenderaan anda di tempat yang tinggi dan pastikan berkunci. Kenal pasti lokasi pemindahan untuk mangsa banjir yang terdekat di tempat tinggal anda. Akhir sekali, sediakan satu rumah satu beg kecemasan. Beg mengandungi benda penting untuk tujuan kecemasan terutama ketika bencana. Ia perlu diletakkan di tempat mudah dilihat dan diambil apabila berlaku kecemasan atau bencana. Panduan semasa banjir adalah penting untuk kita memahami peranan dan maklumat dalam kesiapsiagaan semasa banjir. Sentiasa mengikuti perkembangan banjir di tempat anda melalui pengumuman media massa atau pihak berkuasa tempatan. Pastikan kita sentiasa mengikuti perkembangan cuaca dan amaran banjir daripada sumber yang boleh dipercayai seperti Jabatan Meteorologi Malaysia dan Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia. Pindah ke pusat pemindahan apabila diarahkan sebelum terlambat dan ikut laluan perpindahan yang diarahkan oleh pihak berkuasa. Pastikan bekalan elektrik, gas dan air ditutup semasa meninggalkan rumah. Elakkan keluar rumah dengan meredah banjir. Dan jangan biarkan ahli keluarga bermain air banjir. Jangan minum dan menggunakan air yang tercemar untuk memasak. Sentiasa bersiap sedia dengan peralatan kecemasan semasa banjir. Dan pastikan dokumen penting tidak ditenggelami air dan dibawa bersama. Juga, jangan sentuh mana-mana kabel atau wayar yang telah jatuh di dalam air. Akhir sekali, selepas banjir berlaku, pastikan anda mengikuti langkah-langkah pemulihan yang disyorkan oleh pihak berkuasa. Jangan kembali ke rumah sebelum dibenarkan oleh pihak berkuasa. Pastikan rumah bebas daripada binatang berbisa dan periksa keadaan rumah untuk memastikan keadaan rumah selamat. Periksa wayar dan perkakasan elektrik yang terendam air banjir. Juga periksa paip saluran air atau gas yang mungkin pecah atau bocor. Sentiasa pakai kasut atau selipar di kawasan banjir dan basuh tangan apabila pegang barang yang dicemari air banjir. Pemulihan selepas banjir. Pertama, bertenang dan sentiasa menjaga kesihatan selepas banjir. Kedua, mengambil gambar keadaan rumah untuk tujuan tuntutan insurans. Ketiga, buang semua makanan yang tercemar untuk mengelakkan keracunan. Keempat, laporkan segera kerosakan kemudahan awam seperti bekalan air, gas dan elektrik kepada pihak berkuasa. Oleh itu, pencegahan dan kesiapsiagaan banjir adalah tanggungjawab kita semua. Dengan langkah-langkah yang tepat, kita dapat mengurangkan kesan banjir dan melindungi nyawa serta harta benda kita. Ingat, keselamatan adalah keutamaan kita bersama. Semoga video ini dapat meningkatkan pemahaman anda tentang persiapan sebelum, semasa dan selepas menghadapi banjir. Diharap juga, anda memahami dan mengamalkan langkah-langkah tersebut, dan semoga ianya boleh membantu menjaga keselamatan dan kesejahteraan anda ketika berhadapan dengan ancaman banjir.